Okay, ya. Kita sambung balik untuk yang seterusnya, kaedah untuk pagar rumah. Okey. Saya nak ajar kaedah cara pagar rumah. Okey, yang pertama sekali sediakan bahan-bahan. Okey, bahan-bahan untuk pagar rumah: air untuk dijampi dalam 1 botol, garam kasar 3 kilo. Garam kasar ni bergantung kepada keluasan lah, agak-agak. Kalau rumah teres yang duduk tengah-tengah tu, hanya pintu depan dengan pintu belakang je yang ada ruang, tak perlu banyak lah, sekilo pun dah cukup lah. Tapi kalau rumah yang boleh keliling habis, 3 kilo. Kalau rumah yang besar atas bawah, kena mungkin banyak lagi lah garam dia. Lada hitam juga anggaran saja. Kalau 3 kilo punya garam tu, anggaran lebih kurang 100 gram. Besen untuk kita campurkan garam dan lada hitam tadi. Bekas spray, bekas spray yang kita buat spray tu, untuk kita semburkan air jampi. Okey, semburkan keliling rumah. So biasanya saya akan buat pagar rumah air lebih kurang je. Tak kisah, tak ada masalah. Air yang kita jampikan kat rumah pesakit tu, itulah kita guna untuk spray. Biasanya 1.5 liter itulah anggaran lebih kurang lah. Okey. So garam dan lada hitam ni kita akan campur dan gaul di dalam besen. Air tadi masukkan dalam bekas spray tu. Okey. Bekas spray untuk kita sembur keliling rumah lah. Okey. Yang spray jenis ni. Okey. Kalau rumah yang besar, boleh cari yang hak jenis pam-pam tu lah. Kalau rumah besar lebih mudah sikit lah. Tapi biasanya tuan rumah sediakan botol air spray biasa ni je. Okey. Air dan garam dimasukkan dalam bekas spray. Garam dan lada hitam tadi kita gaulkan. Kemudian semua bahan-bahan tadi kita bacakan ayat-ayat ruqyah full. Ayat-ayat pembuka, ayat ruqyah, ayat penutup. Boleh baca lagi doa-doa perlindungan. Dan biasanya saya memang, kalau untuk pagar rumah ni, saya akan selitkan perjanjian Nabi Sulaiman. Okey, perjanjian Nabi Sulaiman. Okey. Selesai kita dah baca apa semua ni tadi, spray kita akan gunakan untuk sembur di dalam rumah. Okey, sembur di dalam rumah. Dan garam saya akan tabur di luar rumah. Okey. Okey, kaedah dia pula. Okey, mula-mula sekali, sebelum kita start baca rumah, sebelum start kita pagar rumah, kita bagi peringatan tu dalam rumah. Wahai makhluk jin, kalau aku nak pagar rumah ni. Wahai makhluk jin yang berada dalam rumah ni, aku nak pagar rumah ni. Sebelum aku start pagar, keluar dulu kamu daripada kawasan ni. Apa ni, Mi? Ni ambil barang. Okey, pagar dulu. Aku nak keluar dulu daripada rumah ni sebelum aku pagar. So kemudian kita akan start bacakan. Kita bagi peringatan tu 3 kali. Ataupun kalau kita ingat perjanjian Nabi Sulaiman, baca perjanjian Nabi Sulaiman je 3 kali. Unashidukum bil ahdil ladzi akhazahu alaikum Sulaiman antahruju wa tahlu min baitina. Unashidukumullah antahruju wa la tughzu ahada wa tarhalu min baitina. Aku memperingatkan kamu, wahai golongan jin, perjanjian kamu dengan raja kamu, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, untuk berpindah dan keluar daripada rumah ni dan juga tubuh badan sakit. Aku juga memperingatkan kamu, wahai golongan jin, perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu keluar daripada rumah, termasuklah tubuh badan sakit. Okey, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca tadi peringatan tadi. Ataupun kalau tak ingat, boleh peringatan macam biasa. Wahai makhluk jin, aku nak pagar rumah ni. Sebelum aku pagar ni, baik kamu keluar dulu. Nanti kamu terperangkap dan terseksa pula dalam rumah ni. Okey, bila dah bagi ulang perjanjian tu 3 kali, kita akan bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, Yasin 1 hingga 9, 3 kul, sambil menghadap ke kiblat. Okey, bacaan ni dijaharkan, maksudnya dikuatkan suara. Jangan baca dalam hati gitu je. Biarlah saya boleh. Kalau macam kita baca sini, setara bacaan sebutan saya ni, insya-Allah orang yang dekat sini tu boleh dengar lagi. Macam tu lebih kurang. Okey, kemudian kita azan, niat azan dengan niat untuk mengusir gangguan jin yang ada dalam rumah. Okey, kalau ikut gambar rajah tu, saya ada tulis gambar rajah tu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Kita spray ataupun renjiskan di dalam rumah ikut arah anak panah. Bermula daripada ruang tamu, kita ambil belah kanan. Kanan. Spray
Sambil spray, sambil baca ayat kursi. Ayat kursi habis, sambung lagi ayat. Sambung lagi ayat kursi boleh, Al-Fatihah boleh, Yasin 1 hingga 9 boleh, sambil selang-selikan dengan perjanjian Nabi Sulaiman boleh. Maksudnya sepanjang kita spray jangan putus. Selang-selikan ayat kursi, perjanjian Nabi Sulaiman, Yasin 1 hingga 9, kemudian ulang balik ayat kursi ke apa ke, macam itulah. Seterusnya kita spray setiap bilik mengikut kanan. Kita ambil kanan. Masuk dalam bilik, kita masuk dalam bilik. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 punya anak panah tu. Kita keluar balik bilik. Kalau sampai kat nombor 10 tu ada tangga naik atas, kita ikutlah dinding, naik atas jugalah. Kita ikut dinding dia. Okey. Tandas kita tak masuk air spray. Hanya di luar sahaja. Kenapa tandas? Tandas memang tempat yang dah memang Allah sediakan, tu tempat dia. Tapi tandas tu kita tutup, tak payah spray lah. Okey. Dapur spray ni saya akan spray atas bawah. Atas bawah dan bucu sekali. Dan biasanya saya jarang buat spray ni kembang. Kembang sini payah. Saya akan buat dia tajam. Sebab saya nak tembak dia jauh-jauh. Okey. Faham? Kalau tidak saya nak kena pergi dekat lah setiap penjuru semua. Ni kalau ni saya di sini pun boleh tembak dah ujung tu. Saya ambil jauh. Saya pergi dia tajam supaya saya boleh spray tu jauh. Okey. Dan biasanya juga bucu-bucu antara tempat yang favorite untuk kita sembuh. Sembuh atas bawah. Okey. Jangan pergi spray rapat-rapat kan. Rawak secara rawak sahaja. Okey. Sampai ke tempat yang kita bermula tadi. Okey. Kemudian kita tutup dengan doa, ya Allah Tuhanku, semoga Engkau lindungi rumah ni, halaulah semua gangguan-gangguan jin yang ada dalam rumah ni. Itu dalam rumah. Okey, untuk luar rumah, garam dan juga lada hitam tadi, kalau yang rumah macam dalam gambar rajah ni, depan dengan belakang saja, kita hanya tabur garam di bahagian depan, dekat area parking kereta tu, parking kereta ruang depan tu, dan juga di bahagian dapur belakang je lah. Kita akan tabur garam. Sebab tu kalau rumah yang macam ni, rumah yang depan, rumah teres macam ni, sikit je lah guna garam dengan lada hitam, depan dengan belakang. Kalau rumah tu boleh keliling habis, kita akan keliling habis. Biasanya saya keliling pun saya akan ikut bangunan rumah saja. Kalau tanah tu tak terlalu besar, lot rumah, saya bolehlah ambil ikut pagar luar dia, pagar belah dalam, pagar dia lah. Okey, dan saya juga utamakan di bahagian penjuru untuk tabur garam lebih sikit. Kalau depan rumah macam dalam gambar rajah ni ada pokok, saya memang akan tabur kat kawasan redu pokok tu sikit lebih, dan juga saya juga akan baling-baling ke atas pokok. Kadang-kadang gangguan ni banyak juga dia tertumpu pada atas pokok. Okey, kalau rumah tu kita boleh campak juga atas bumbung, saya campakkan juga atas bumbung. Okey. Itu yang saya selalu buat lah. Biasanya saya akan buat pagar rumah tu sekali. Kemudian saya minta si tuan rumah sambung spray balik luar dalam rumah ni, buat selama 3-4 hari ke, seminggu ke. Kalau kita minta ajarkan kepada pesakit buat, suruh pesakit buat pagar rumah. Tabur garam tu sekali tak apalah. Yang spray tu at least buat 7 hari berturut-turut luar dalam, insya-Allah. Okey. Itu cara yang saya selalunya suruh pesakit amalkan lah. Okey.